Kita ilmu makrifat ini ilmu yang tak ada rahsia-rahsia. Ilmu makrifat, kalau orang bercakap rahsia-rahsia itu ilmu sesat. Buat apa nak rahsia benda yang benar? Buat apa nak takut? Takut kerana ilmu salah. Ya, ilmu makrifat kita buka, tak ada rahsianya. Allah lagi kata tak ada rahsia, ini ke pula ilmu. Lepas pada ini, jangan rahsia-rahsiakan ilmu makrifat. Kalau bercakap rahsia itu sesat ini. Betul tidak? Buat apa nak rahsia? Kita bukan mengajar Nabi dua. Ilmu makrifat ini dengar ya, jemaah wanita ya. Ilmu makrifatlah ilmu yang paling rendah. Ilmu yang paling mudah. Ilmu yang paling asas. Ilmu yang paling bawah. Senang ilmu makrifat ini. Makrifatullah artinya apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah lah ilmu yang paling senang. Itu makanya baginda Rasulullah berpindahnya daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia mengajar apa? Dia tak mengajar sembahyang, dia tak mengajar puasa, dia mengajar apa? Dia mengajar ilmu tauhid, iaitu mengenal Allah. Itu ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bermaknanya ilmu yang paling awal itu ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Senang ilmu mengenal Allah ini. Baik. Bab roh itu sudah faham ya? Saya ulang lagi sekali. Roh itu di dalam Adam itu sesungguhnya itulah Nur Muhammad. Mana sebelum Adam tercipta, Nur Muhammad dah ada dah. Itu makanya buka Nabi Adam, dia nampak Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu roh. Itu makanya siapa itu roh? Ini Nur Muhammad, ini Nur Allah. Ini garam, ini masin. Ya, ini Nur Allah, ini Nur Muhammad. Apa beza Nur Allah dengan Nur Muhammad? Bezanya hanya pada nama saja. Itu makanya Nur Allah itu adalah Nur Muhammad. Satu je. Jangan berdua lagi. Ya, Nur Allah itulah Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Seru sekalian alam. Inilah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Nur Allah menjadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadikan sekalian makhluk. Jadi inilah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Baik. Tadi saya nak cakap apa? Mudahnya mengenal Allah ini. Terang matahari pada pukul 12 ini, terang lagi Allah. Kenapa tuan-tuan tak nampak Allah? Mana terang Allah dengan cahaya matahari cakap? Mana terang? Lebih terang Allah daripada cahaya matahari. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Dekatnya mata putih, mata hitam. Dekat lagi Allah. Kenapa sampai tuan-tuan tak nampak? Cakap. Kata kita belajar ilmu makrifat bertuhankan Allah. Allah itu maha terang. Lebih terang daripada cahaya matahari. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Kita tak kenal. Benar itu. Kerana kita tak kenal. Macam mana nak mengenal Allah? Kenal diri. Siapa diri kita? Diri kita itu roh. Kan kita dah belajar roh. Melihatnya kita ni kan ada roh. Mendengarnya kita kan ada roh. Ya, berjalannya kita kan ada roh. Mana diri kita? Aku tak boleh melangkah jika tidak ada roh. Aku tak boleh mendengar jika tidak ada roh. Siapa sebenar diri aku ni? Diri aku ni roh. Tengok patung di Batu Cave Kuala Lumpur kan. Patung Buddha tu Batu Cave berdiri tegak. Boleh tak dia melihat? Sedangkan dia ada mata. Sebenar-benar diri kita itu bukan tangan, bukan kaki. Sebenar-benar diri aku itu roh. Roh itu siapa? Roh itu wak. Barang siapa kenal wak, kenalah air panas. Barang siapa mengenal diri macam ni. Baik. Tuan-tuan tak faham lagi ya? Tak mengapa. Ilmu ini orang belajar 30 tahun, kita belajar 3 jam. Mana mungkin boleh faham? Tak apa. Simpan dulu benda ini ya. Galah yang saya bagi ni simpan dulu, lain kali kita juluk. Baik. Macam ni ya. Terang matahari, terang lagi Allah. Kenapa kita tak nampak? Sebab kita tak kenal. Macam mana nak mengenal Allah? Ni baru kita susun ya. Macam nak mengenal Allah? Naklah kita mengenal diri. Macam mana nak mengenal diri?
Nak mengenal diri ni Rasulullah kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenal diri, kenalah dia akan Allah SWT. Jadi untuk mengenal Allah, kena kenal diri. Mana diri? Mana diri? Diri bukan zahir ni, bukan. Macam nak mengenal diri? Rasulullah pun bagi tahu dalam hadisnya, barang siapa nak mengenal diri, al-mutu qabla an tamautu. Barang siapa nak mengenal diri, matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Nak kenal Allah, kenal diri. Nak kenal diri, kena belajar al-mutu qabla an tamautu. Ini hadis ini. Nak mengenal diri, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Macam mana nak matikan diri? Cuba. Macam nak mati? Nak serah diri pun tak pergi-pergi juga ya. Nak serah duk ada juga lagi. Nak mati macam mana? Kita pun pergi jumpa mayat kan? Mayat orang mati. Ada tak mayat orang mati tu bangun cerita kita tentang mati? Ada tak? Tak ada. Kita belum pernah mati, orang mati pun belum pernah bangkit cerita tentang mati. Jadi macam mana kita nak belajar mati? Boleh tidak? Tak boleh. Mengenal Allah tak boleh. Mengenal diri tak boleh. Mengenal mati tak boleh. Nak kenal apa? Barang siapa nak mengenal Allah, kena mengenal diri. Barang siapa nak mengenal diri, kena kenal mati. Macam mana nak mengenal mati? Barang siapa nak mengenal mati, mari kita belajar tidur. Belum pernah mati kan? Mati ke belum ini? Belum. Makanya kita tak tahu belajar mati. Barang siapa nak tahu belajar mati, mari kita belajar tidur. Kerana tidur itu saudaranya mati. Apa pengajaran daripada tidur? Ini, barang siapa mengenal tidur, dia akan mengenal Allah pada hari ini. Dengar baik-baik. Barang siapa mengenal tidur, dia mengenal Allah pada hari ini. Baik. Nak mengenal Allah tak boleh. Ya. Kita tak boleh nak mengenal Allah. Kenapa? Kerana Allah tu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Jadi sampai bila ilmu pengetahuan nak mengenal Allah? Tak boleh kita mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Sehingga kan baginda Rasulullah sendiri, dia kata apa? Ana araftu rabbi bi rabbi. Ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah hanya dengan Allah. Jadi aku nak cerita macam mana kamu nak mengenal Allah, sedangkan aku sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Tak ada siapa yang boleh mengenal Allah. Barang siapa mengaku mengenal Allah, dia bukan mengenal. Kenapa? Makhluk tak boleh sampai ke tahap mengenal Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Mana mungkin makhluk boleh berjumpa Allah? Rasulullah berjumpa Allah pun dengan Allah. Ana araftu rabbi bi rabbi. Kita mengenal Allah pada hari ini bukan dengan ilmu, bukan dengan guru, bukan dengan Quran. Macam mana mengenal Allah? Tak boleh. Tetapi ada kaedahnya. Kaedahnya apa? Man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu. Mudahnya ilmu mengenal Allah ini sampai tak perlu belajar. Tak perlu belajar mengenal Allah. Kenapa? Cukup dengan mengenal diri, kamu akan mengenal Allah. Kenalah diri supaya mengenal Allah dengan cara automatik. Tak perlu belajar mengenal Allah. Cukup dengan belajar mengenal diri, insya-Allah mengenal Allah datang sendiri. Seumpama apa? Seumpama kita makan garam. Perlu tak belajar masin? Jawab. Makan garam, perlu tak belajar masin? Makan garam, masin datang sendiri. Makan gula, perlu tak belajar manis? Perlu tidak? Makan gula, manis datang sendiri. Itu makanya barang siapa belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Itulah mudahnya mengenal Allah. Itu makanya Rasulullah kata ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Jadi barang siapa nak mengenal Allah, mari kita belajar mengenal diri. Cukup dengan kita makan garam, masin datang sendiri. Cukup dengan kita makan gula, manis datang sendiri. Cukup dengan belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Senangnya mengenal Allah ini. Baik, persoalannya, bagaimana nak mengenal diri? Dengar ya jemaah-jemaah wanita ya.
Macam nak mengenal diri? Orang siapa mengenal diri, otomatik mengenal Allah. Nak kenal diri macam mana? Diri bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan mulut. Bukan anggota ini. Jadi kalau ini diri, dah lama dah doktor yang operation orang mati untuk mengenal diri. Dia dah potong hari-hari mayat kan? Dia tak kenal diri, bermakna diri bukan zahir. Nak mengenal diri macam mana? Nak mengenal Allah tak boleh, nak mengenal diri pun tak boleh. Sebelum mengenal diri, mesti mengenal mati. Al-mutu qabla anta mautu. Kita kenal mati, baru kita kenal diri, baru kita kenal Allah. Macam nak mengenal mati? Kita belum mati, orang mati belum pernah bangun. Lalu Rasulullah kata, kalau kamu nak mengenal mati, tidakkah tidur itu saudaranya mati? Jadi mari kita belajar tidur. Kita belajar tidur, terus kita akan mengenal Allah. Mati belum pernah mati kan? Tidur pernah ke tidak? Semua pernah tidur. Mari kita belajar yang senang saja. Tak usah belajar payah-payah. Mati kan susah. Mari kita belajar tidur. Tidur ini kita ada isteri kita sebelah. Tahu tak isteri kita ada tidak masa kita tidur? Masa kita tidur, sedar tak? Duit dalam bank beratus-ratus ribu. Tahu tak kita? Duit kita dalam bank. Dalam tidur, diri kita ada tidak pun kita tak tahu. Nama kita sendiri pun kita tak tahu. Orang datang nak sembelih pun kita tak tahu. Rumah kena curi, kereta kena ambil pun kita tak tahu. Apa maksudnya? Maksudnya tidur itu mengajar kita berserah diri kepada Allah. Nak jawab ni berserah diri ya. Tidur mengajar aku berserah diri kepada Allah. Tangan milikmu, isteri milikmu, anak milikmu ya Allah, kereta rumah milikmu ya Allah, jiwa dan raga aku milikmu. Sampai aku tak ingat diri aku sendiri. Ini orang ingat kepada Allah ini sampai ke tahap tak ingat. Baru sebenar-benar dia ingat. Siapa yang tanya tadi? Ingat artinya tak ingat. Lepas ni saya cerita, baik. Aku tak tahu ya Allah. Akal aku ada pun tidak, aku tak tahu. Ilmu aku pandai ke tidak, aku tak tahu ya Allah. Jadi tidur mengajar kita berserah diri kepada Allah. Jadi fahamlah kita pada hari ini, tidur mengajar apa? Cakap kuat-kuat. Tidur mengajar apa? Berserah diri kepada Allah. Tidur mengajar kita berserah diri kepada Allah. Jadi kita faham apa maksud tidur. Tidur itu memberi aku pengajaran bahawasanya aku serah diri aku ni sebagaimana aku tidur. Lalu kita pun buka mata. Ya, buka mata. Biarpun kita buka mata, ingat sesungguhnya aku ni seumpama tidur. Biarpun aku buka mata. Buka mata, milik siapa mata ini? Milik Allah. Milik siapa penglihatan ini? Milik Allah. Ya. Jadi aku sudah kenal tidur. Tidur arti menyerah diri. Lalu kita naik ke setingkat lagi. Kita sudah kenal tidur, maka kita kenal mati. Apa arti mati? Apa arti mati? Tadi kita sudah kenal arti tidur. Mari kita belajar apa arti mati. Baik. Kalau kita mati seumpamanya jenazah macam ni, boleh tak tangan kita bergerak? Ada kan tangan kan? Boleh tak mata kita melihat? Ada kan mata kan? Mana diri? Ni. Anggaplah barang siapa mengenal diri, anggaplah sehingga ke tahap tidak lagi mengenal diri sendiri. Orang yang mengenal diri itu adalah setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Mana aku? Nak mengenal diri kan, ni cara dia. Orang yang mengenal diri itu setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Mana aku? Tangan milik Allah, kaki milik Allah, mata milik Allah, anak isteri milik Allah, harta benda milik Allah. Mana aku ya Allah, mana aku? Orang mengenal diri itu, dirinya seumpama jenazah. Dirinya seumpama kita tidur tadilah. Mati sekali lagi mengajar kita berserah diri kepada Allah. Tidur mengajar kita berserah diri, mati pun mengajar kita berserah diri kepada Allah. Sebagaimana tidur, sebegitulah pelajaran mati. Kalau mati, kita ni mati sebetulnya. Mana aku? Mana kita? Ada? Cuba, mana? Mata milik siapa, jawab? Tangan milik siapa? Kaki milik siapa? Di mana kita ya? Mana kita? Itu makanya senang belajar mengenal diri ini. Setelah tidak lagi terlihat adanya diri.
Mana aku? Cuba cari, mana aku? Aku tidak ada. Sekali lagi, mati mengajar kita berserah diri kepada Allah. Tidur mengajar kita berserah diri, mati pun mengajar kita berserah diri kepada Allah. Dah mati. Apa arti tidur? Berserah diri kepada Allah. Apa arti mati? Jawab. Berserah diri kepada Allah. Mari kita naik satu tingkat lagi. Sudah kena tidur, sudah kena mati, mari kita mengenal diri. Tidur arti berserah diri, mati arti berserah diri. Jadi kita pun mari kita belajar mengenal diri. Mana diri? Mana diri? Mana? Diri tidak ada. Diri apa? Barang siapa mengenal diri setelah tidak lagi mengenal diri sendiri, baru dia sebenar-benar mengenal diri. Jikalau masih mengatakan aku kuat, mana kamu belum mengenal diri. Aku yang melihat, bermakna tuan-tuan belum mengenal diri. Aku yang kaya, artinya belum tuan-tuan mengenal diri. Orang mengenal diri, tangan Allah, kaki Allah, harta Allah, duit Allah, semuanya. Aku tak kenal diri aku sendiri, ya Allah. Mana aku? Aku tidak ada. Orang mengenal diri itu setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Orang yang mengenal diri itu setelah tidak ada lagi diri sendiri. Ada tak lagi tuan-tuan? Saya tanya, ada tidak? Siapa yang kata dia ada? Cuba angkat tangan. Bermaknanya kita sudah faham arti mengenal diri ini kita tidak ada. Mana aku? Apabila kita tidak ada, siapa yang ada? Baru betul. Selagi ada aku, kita tidak akan mengenal Allah. Setelah kita tidak ada, setelah makhluk tidak ada, siapa yang ada? Baru betul kita belajar sifat 20. Wujud arti apa? Sifat siapa ada? Sifat kita ada tidak? Tak ada. Habis ini siapa ni? Saya tanya lagi sekali. Wujud arti apa? Ada. Sifat siapa yang ada? Sifat makhluk ada tidak? Ada. Habis ini bukan makhluk kah? Nak jawab macam mana? Ini kaedah kita menyerah diri. Nak kata berserah macam mana benda ada? Kalau kita kata kita ada, Allah ada, syirik. Kafir Allah boleh ampun, tapi syirik Allah tak boleh ampun. Orang siapa kata Allah ada, aku ada, syirik. Nak buang ke mana diri kita ini? Tadi kita belajar mengenal diri. Orang mengenal diri itu orang yang tidak lagi mengenal diri sendiri. Orang mengenal diri itu orang dah tak ada diri. Ini apa ni? Mana diri? Tadi kata diri tak ada kan? Habis ini siapa? Tak habis lagi tu. Macam mana cara menyerah diri? Balik pada tidur. Betul lah tu ya? Balik pada tidur. Balik pada tidur. Tidur mengajar? Berserah diri kepada Allah. Betul. Habis ini macam mana ada ni? Allah, cantik. Sebelum kita berehat, saya ulang lagi sekali ya. Pada siapa nak mengenal Allah, tak boleh tuan-tuan dan perempuan, muslim muslimat yang dirahmati Allah, tak boleh. Kerana Allah itu maha tinggi pada ilmu pengetahuan. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Tak sampai Allah ilmu nak mengenal Allah. Tak boleh kita mengenal Allah. Ya. Kenapa? Terlampau tinggi, terlampau senang, terlampau mudah. Jadi untuk mengenal Allah tu kena diri. Kena diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu fasadal jasad. Pada siapa nak kenal Allah, kena diri. Pada siapa kenal diri, kena Allah. Pada siapa kenal Allah, binasalah sekalian jasad. Jadi kita pun belajar mengenal diri. Mana mengenal diri? Mana diri? Kita tak boleh nak mengajar mengenal diri. Ya, kerana diri bukan zahir. Jadi untuk mengaji mengenal diri, Rasulullah kata apa? Al-mutu qabla anta mautu. Pada siapa nak mengenal diri, kena mati. Macam mana mati? Kita belum mati, orang mati belum pernah bangkit. Macam nak belajar mati? Tak boleh belajar mati. Mari kita belajar tidur. Apa arti tidur? Tidur artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Oh, aku faham tidur arti berserah diri. Kita naik setingkat lagi. Kalau aku kena tidur, mesti aku kena mati. Apa mati? Mati pun mengajar kita berserah diri kepada Allah. Kita sudah kena tidur, sudah kena mati. Mari kita belajar mengenal diri. Mana diri? Diri sebagaimana tidur, sebagaimana mati. Diri tidak ada. Apabila diri tidak ada, siapa yang ada? Barulah Allah yang ada.
Tapi ini cerita saja. Tapi duduknya macam mana? Kaedah dah dapat kan? Galah dah ada dah. Tapi tuan-tuan belum juluknya buah. Dah kita tak ada. Yang ada Allah. Mana Allah? Mana Allah? Saya nak tanya lagi sekali. Kita ni ada ke tidak? Tak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi ini siapa ni? Bukan makhluk. Padahal siapa kata tak ada makhluk? Ini makhluk. Jadi sekarang ni Allah ada, kita ada. Padahal siapa mengatakan Allah ada, kita ada? Syirik. Nak kata tak ada, ini ada ni. Nak serah macam mana? Macam mana mati dalam iman? Orang mati dalam iman ni tak nanti kata La ilaha illallah. Tidak. Orang mati dalam iman ini, apa arti iman? Iman, beriman. Macam kita sembahyang beriman lah. Ya. Siapa duduk di depan dulu? Kita rukuk dulu ke imam dulu rukuk? Kita takbir dulu ke imam dulu takbir? Jadi iman arti mendahului. Beriman kepada Allah artinya mendahului Allah. Mendahului mata siapa? Cakap. Mendahului melihat siapa? Itu arti beriman. Mendahului dengar siapa? Itu beriman. Iman arti mendahului Allah. Letak Allah depan, barulah yang lain. Kalau kita rukuk dulu baru iman rukuk. Iman dulu kan? Bermaknanya iman itu mendahului kita. Iman ini arti mendahului Allah. Sebelum kita melihat, siapa yang lihat dulu? Mendahului Allah. Sebelum kita ada, siapa ada dulu? Mendahului Allah. Sebelum kita melangkah, Allah dulu. Sebelum kita makan, Allah dulu. Segalanya Allah. Allah itu dia kata mati dalam iman. Hidup pun dalam iman. Jangan mati saja. Habis lagi. Kita belajar ilmu ini dengan biarpun banyak ilmu ini, tak apalah. Kita ilmu ada dua. Kita nak fana, nak menyerah diri ni dua kaedah. Pertama, fana. Tulis Fana ni artinya berserah diri pada Allah. Ambillah ya Allah diri ini ya Allah, ambillah anak ini, harta ini, semua dunia akhirat ilmu ya Allah. Ya Allah, itu artinya menyerah, fana, binasa. Tetapi kita nak serah ke mana? Nak serah ke mana diri kita ni? Nak serah tangan. Nak serah ke aku ya? Bila yang kata kau punya? Bila yang aku bagi tangan kepada kau yang nak serah pada aku? Itu memang hak aku itu. Kenapa nak serah balik ke aku? Jadi, ya ke mai? Kita bakak. Bakak ni mana? Kekal. Kekal mana? Pakai balik. Penghujung fana itu bakak. Penghujung fana itu bakak. Kita serah. Tak boleh kena ambil balik. Pakai. Bakak kekalkan sebagaimana yang ada. Tadi nak fana, nak buang, dia tak nak. Tak boleh pun kita menyerah diri. Jangan selepas ini menyerah diri. Cuma saya ajar menyerah diri itu kaedah saja. Kaedah. Apabila sudah tinggi, tak ada dah serah menyerah. Nak serah apa? Kita tak ada. Yang ada tu siapa? Wujud erti apa? Siapa yang ada? Kita ada tidak? Dah tak ada. Nak serah apa? Memang dah aku itu nak serah apa? Mata, penglihatan aku, telinga, pendengaran aku, hayat hidup aku. Nak serah apa? Ini tinggi kita pergi. Baik. Artinya mula-mula kita serah. Mula peringkat tak tahu, peringkat bodoh, serah. Ambil balik. Lepas kita pun sedar, nak serah apa benda aku tak ada. Pakai balik. Ini bakar. Kekalkanlah sebagaimana yang ada. Tapi siapa bakar ini? Apabila tak ada kita, siapa yang ada? Betul tak Allah yang melihat mata dia punya? Allah mendengar telinga dia punya. Jadi nyatalah. Ini bakar ni. Nyatakanlah dia ni. Tak boleh mengaku aku Allah. Kalau aku Allah, maknanya kamu belah habis menyerah diri. Bakar ni artinya dah tak ada engkau. Tak ada engkau, boleh tak sebut aku Allah? Tak boleh dah. Nyatalah Allah ini. Melihat Allah, tidur, bangun Allah, awal akhir Allah. Allah. Itu arti bakar. Biarpun tak tanya fana, saya cerita fana, baru sambung bakar. Jadi fana serah pada Allah. Nak serah apa? Allah tak pernah pun bagi pinjam kepada aku. Nak serah apa? Memang hak dia. Tak boleh serah. Kita fana, bakar balik. Pakai balik apa yang ada pakai. Tapi pakai siapa?
Siapa yang pakai ni? Allah. Itu arti fana. Ya, fana dan baqa. Ingat, jangan mengaku Allah. Kalau orang mengaku aku Allah, mana kamu belum mengenal diri, kamu belum habis berserah diri. Kalau orang mengenal diri, orang dah habis berserah diri, aku mana ada? Yang ada hanya Allah. Macam itu, ya. Tak boleh kata aku Allah, tak boleh. Jangan silap. Ada di kalangan kita depan saya, ada mengaku aku Allah. Selepas pada ni, berhenti. Tak boleh pada hukum dan tak boleh pada hakikat mengatakan aku. Menunjukkan kamu belum mengenal diri. Orang mengenal diri, iaitu orang yang tidak lagi terlihat diri sendiri. Mana orang mengenal diri itu, dirinya tak ada. Apabila diri tak ada, nak mengatakan aku Allah apa ya? Faham ya? Baik, maka segala-galanya Allah. Ambil lagi. Apa pengajaran daripada tidur? Ini, barang siapa mengenal tidur, dia akan mengenal Allah pada hari ini. Dengar baik-baik. Barang siapa mengenal tidur, dia mengenal Allah pada hari ini. Baik. Nak mengenal Allah tak boleh. Ya. Kita tak boleh nak mengenal Allah. Kenapa? Kerana Allah tu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Jadi sampai bila ilmu pengetahuan nak mengenal Allah? Tak boleh kita mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Sehingga kan baginda Rasulullah sendiri, dia kata apa? Ana araftu rabbi bi rabbi. Ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah hanya dengan Allah. Nah. Jadi aku nak cerita macam mana kamu nak mengenal Allah, sedangkan aku sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Tak ada siapa yang boleh mengenal Allah. Barang siapa mengaku mengenal Allah, dia bukan mengenal. Kenapa? Makhluk tak boleh sampai ke tahap mengenal Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Mana mungkin makhluk boleh berjumpa Allah? Rasulullah berjumpa Allah pun dengan Allah. Ana araftu rabbi bi rabbi. Kita mengenal Allah pada hari ini bukan dengan ilmu, bukan dengan guru, bukan dengan Quran. Macam mana mengenal Allah? Tak boleh. Tetapi ada kaedahnya. Kaedahnya apa? Man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu. Mudahnya ilmu mengenal Allah ini sampai tak perlu belajar. Tak perlu belajar mengenal Allah. Kenapa? Cukup dengan mengenal diri, kamu akan mengenal Allah. Kenalah diri supaya mengenal Allah dengan cara automatik. Tak perlu belajar mengenal Allah. Cukup dengan belajar mengenal diri, insya-Allah mengenal Allah datang sendiri. Seumpama apa? Seumpama kita makan garam. Perlu tak belajar masin? Jawab. Makan garam, perlu tak belajar masin? Makan garam, masin datang sendiri. Makan gula, perlu tak belajar manis? Perlu tidak? Makan gula, manis datang sendiri. Itu makanya barang siapa belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Itulah mudahnya mengenal Allah. Itu makanya Rasulullah kata ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Nah, jadi barang siapa nak mengenal Allah, mari kita belajar mengenal diri. Cukup dengan kita makan garam, masin datang sendiri. Cukup dengan kita makan gula, manis datang sendiri. Cukup dengan belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Senangnya mengenal Allah ini. Baik. Itu dia kata fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, rupa siapa? Wajah Allah. Tapi tuan-tuan tak reti nak guna ayat ini. Kan kita ni tidak ada. Apabila kita tidak ada, siapa yang ada cakap? Cakap semua siapa yang ada? Allah. Yang ada itu Allah. Allah. Tengok. Serupa tak dengan yang menilik dengan ini tilik? Kan serupa. Itu makanya kamu ciptakanlah Adam dalam bentuk rupa aku ada. Barang siapa nak kenal Allah, kenal ini. Tak payah jauh-jauh cari. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu lihat pada diri kamu sendiri? Berapa nak cari Allah jauh-jauh? Berapa nak cari Allah jauh-jauh? Seumpamanya kita tidur. Kita tidur, terbangun tidur. Dengar ni muslimah. Kita tidur, kita bangun. Tak perlu mencari Allah. Kenapa tak perlu? Kerana yang melihat ada hakudah itu. Senang tak ingat kepada Allah? Basar arti apa? Melihat. Siapa melihat? Bermakna kita bangun, tak perlu cari Allah. Kenapa?
Yang melihat itu siapa? Ha, senang tak? Senang tak ingat kepada Allah? Ini cara orang mengenal Allah. Tidak akan lupa biarpun sesaat. Siapa melihat? Siapa mendengar? Siapa yang hidup? Siapa yang wujud? Ha, apa lagi yang tuan-tuan nak cari selama ini? Apa lagi? Terang Allah itu lebih terang daripada cahaya matahari. Belum buka lagi mata, aku dah yang melihat. Ha, ini cara orang belajar ilmu makrifat. Tak payah ingat Allah jauh-jauh. Yang melihat itu Allah lah. Ha, tak terang lagi. Tak ada orang buka ilmu semacam ini. Kerana kita kan jauh. Kalau saya tak buka ini hari, bila saya nak buka? Ha, saya turunkan hujan ini, terpulanglah kat tuan-tuan nak bodah pokek ke, nak tadah ke, nak basah baju, terpulang. Tapi hujan setrak tetap akan turun. Senang kan ingat kepada Allah? Senang saja. Buka saja mata. Yang melihat siapa? Allah. Ha. Yang melangkah. Kudrat Qadirun itu siapa? Akulah itu. Bermaknanya, kalau kamu tengok, nak tengok aku, tengok bayang. Serupa dengan aku tengok. Bermaknanya, bayang tu aku dah. Nur Muhammad dalam cermin. Nur Allah yang di luar cermin. Siapa? Ada Mahathir. Ada Lee Kuan Yew. Yang memandang itu adalah yang dipandang. Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Ini. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada berduanya. Ini orang belajar ilmu tauhid. Baik. Nur Muhammad dalam cermin. Nur Allah yang di luar cermin. Siapa? Ada Mahathir. Ada Lee Kuan Yew. Yang memandang itu adalah yang dipandang. Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Ini. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada berduanya. Ini orang belajar ilmu tauhid. Baik. Berbalik kepada soalan Ananda tadi. Orang kata apa? Apabila semuanya Allah, dia kata ilmu Jabariyah. Itu Allah, ini Allah. Jabariyah kah, Mutazilah kah, itu istilah saja. Kalau kita kata semua Allah, Jabariyah. Kalau semua makhluk, Qadariyah. Itu istilah saja. Kita duduk bukan di atas dunia istilah. Kita duduk di atas dunia kenyataan. Cakap itu je, Syiah. Cakap saja, apa lagi? Wahabi lah, apa. Dalam ilmu makrifat, jalan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, boleh ikut Terengganu, boleh ikut Gua Musang, boleh ikut Gerik, boleh ikut kapal terbang, boleh ikut kereta api. Janji Kelantan sampai kepada Kuala Lumpur. Apa saja janji sampai kepada Allah. Biarpun ahli sunnah wal jamaah, jika tak sampai kepada Allah, betul tidak? Salah. Jadi kita jangan bergaduh selepas ini. Kamu Qadariyah benar, kamu Jabariyah benar, kamu Syiah benar, kamu Wahabi benar, kamu ahli sunnah wal jamaah pun benar. Janji sampai kepada Allah yang satu. Ahli sunnah wal jamaah saja masuk syurga. Ya orang Mekah, Wahabi ni semua neraka. Ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di Singapura saja yang masuk syurga. Yang Syiah Iraq dia masuk neraka. Lalu orang Mekah pula, orang Syiah, orang Wahabi saja masuk syurga, ahli sunnah semua neraka. Syiah semua neraka. Lepas tu orang Iraq pula, Wahabi saja syurga, sunnah wal jamaah neraka. Itu neraka. Habis mana yang betul? Semua asyik salah menyalah saja. Wahabi kata Syiah salah, Syiah kata ahli sunnah salah. Mana yang betul? Jadi kita terus bergaduh lah. Ya, kamu seumpama orang gajah mengenai, seumpama orang buta nak kenal gajah. Dia pegang kaki. Aku dah kenal dah gajah. Macam batang kelapa. Ini pula, aku dah kenal dah gajah. Macam tali. Ada ujung-ujung itu ya. Aku kenal dah gajah. Ada tajam ke ujung dia. Dua, ada tajam, keras. Lalu dia pun, orang buta ni pergilah. Singgah satu pokok yang besar. Mari kita berteduh sini sekejap. Ada pokok besar lah, panas lah. Baik, dia pun duduk. Engkau kenal dah gajah? Dah kenal dah. Macam mana gajah? Macam batang kelapa. Kau tipu. Engkau salah. Tak betul engkau. Gajah ni kan macam tali. Tak betul tali. Gajah ni macam tajam-tajam. Ada tajam. Semuanya asyik salah menyalah saja. Sedangkan kaki pun kaki gajah. Ekor pun ekor gajah. Telinga pun telinga gajah.
Betul tak gajah? Tetapi kamu orang yang buta. Hanya tahu kaki saja. Kamu hanya tahu ekor saja. Kamu tahu telinga saja. Ini duk asyik bergaduh. Kamu pegang kaki, benar kaki gajah. Kamu pegang telinga macam badan tampi berah tu kan telinga. Benar. Tetapi kamu telinga saja. Kamu tajam gading saja. Ini aku ini. Aku melihat seluruh gajah. Bila melihat seluruh gajah, kaki pun benar. Ekor pun benar. Telinga pun benar. Ini baru orang yang mata ada mata hati. Tak usah menyalah. Ya. Ni Wahabi lah, Qadariyah lah, Jabariyah. Lupakan itu semua. Mari kita bertauhid kepada Allah yang satu. Janji mengenal Allah SWT. Ya. Ini tak usah bergaduh. Ini bahagian kau lah. Ini tidak. Aku ni Ahmadiyah. Selain pada Ahmadiyah apa lagi? Muhammadiyah. Salah Muhammadiyah. Satariyah yang betul. Satariyah betul. Duk asyik bergaduh. Jangan lepas ni jangan bergaduh. Kalau orang belajar ilmu makrifat betul, semuanya benar. Melainkan kita hanya menuju kepada Allah yang satu. Jadi pada sahabat-sahabat di Singapura, hentikan Jabariyah ke, Qadariyah ke, apa nama? Mu'tazilah ke, berhenti. Ini orang yang buta tidak mengenal gajah. Kalau orang yang celik, dia tak bergaduh. Ya. Jadi lepas ini tak usah lagi bercakap apa? Muhammadiyah saja yang betul. Satariyah salah. Lagi apa lagi? Wahabi salah. Ahli sunnah betul. Ahli sunnah salah. Syiah betul. Berperang sama sendiri. Cukup berhentikan. Mari kita bertuhan kepada Allah yang satu. Kamu pun benar kaki gajah. Betul tak? Kamu benar ekor gajah. Tapi kamu buta. Ya. Jadi berbalik kepada Allah dengan nur Allah dengan Muhammad ini sebetulnya seumpama cermin dengan yang menilik. Satu saja. Nafi dengan isbat nur Allah dengan Muhammad ini seumpama siang dengan malam. Semua orang kata malam lain, siang lain. Betul tidak? Tetapi sesungguhnya siang dan malam itu satu, tidak ada beza. Ini orang belajar ilmu makrifat. Nafi dengan isbat nur Allah dengan Muhammad, garam dengan masin itu satu saja. Tengok malam. Apabila di siang kan, ambil tin biskut tu, tong biskut itu pergi tengah hari kan. Ni, perangkat cahaya siang itu. Tutup dalam tong biskut tu kan. Sampai pukul 12 kan buka. Kita buka. Kemana perginya siang apabila datangnya malam? Mana perginya siang dalam tong tadi kita perangkat? Mana pergi? Kita pun ambil pula malam tu, bubuh dalam tong tu, tutup rapat-rapat tau. Waktu siang pula, kita buka. Bila datangnya siang, kemana perginya malam? Jikalau malam dan siang itu berbeza, mesti ada sempadan. Mana sempadannya? Jadi, nafi dengan isbat, nur Allah dengan Muhammad tu, tidak ada bezanya. Yang beza tu mata saja. Cuba orang buta. Tahu tak siang malam? Duduk pula dalam aircon. Tahu? Bermakna siang dan malam itu satu. Itu Allah kata pada awalnya Allah langit dan bumi itu bercantum. Bermaknanya satu je. Zahir dan batin satu, tidak ada duanya. Yang zahir pun Allah, yang batin pun Allah. Wal zahiru wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu siapa? Allah. Mana ada tengah-tengah kita? Jadi belajar ilmu makrifat ini belajar ilmu yang satu. Ya, jangan berpecah belah. Ya. Mari kita bertuhan pada Allah yang satu. Habis cerita. Ya. Duduk bergaduh, salah. Aku tak naklah kumpulan ini, kumpulan Muhammadiyah. Ini aku Wahabi, mai kita. Lepas ni tak usah ya. Mari kita bertuhan pada Allah yang satu. Ya. Habis. Terima kasih soalan itu. Baik. Soalan apa lagi?